Okey, dengar suara saya tak? Jelas tak suara saya? Jelas? Okey. Dengar Miss? Assalamualaikum semua. Semua sihat tak? Apa khabar semua? Sihat Jelas, ya. jelas. Jelas Jahat. Sufian? Jahat. Sihat. Okey. Okey, semua ada berapa ya Syami? Syami? Semua ada 12 orang Miss. 12 orang ya? Okey. Sebelum kita start kelas kan, untuk Syami semoga cepat sembuh ya. Syami nanti ada apa-apa boleh update dengan Miss ataupun dengan Sezakwan Okey, boleh Miss. Okey. Untuk hari ini saya sambung pelajaran kita tentang pengenalan kepada asas penentu ukur. Okey, saya ajar subjek ni ada 2 subtopik, iaitu kamu kena tahu tentang keperluan dan alat penentu ukur. Yang kedua kamu kena tahu tentang prosedur penentu ukur. Okey. Okey, faham? Okey. Dalam kepentingan untuk subjek ni, penentu ukur ni, kamu kena tahulah tentang kita perlu penentu ukur ni untuk apa. Okey. Untuk kita faham tentang apa fungsi penentu ukur tu ya. Oh, Mazlan baru masuk. Assalamualaikum Mazlan. Mazlan baru masuk ke tengok Syami? Assalamualaikum Mazlan. Mazlan isi attendance dulu ya. Okey, kita sambung. Jadi kamu tahu tak apa itu penentu ukur ataupun alat penentu ukur yang kamu pernah tengok? Ada tak yang tahu? Ada tak sesiapa tahu? Ke tak tahu? Ke tak pernah tengok? Apa dia Miss? Soalan dia? Alat penentu ukur. Pernah tengok tak? Pernah? Pernah. Tak pernah? Pernah. Pernah. Okey. Okey, saya share slide ya. Sekejap. Oh, Mazlan tak dengar. Cuba keluar masuk balik. Mazlan, cuba keluar masuk balik. Okey, sekejap saya share screen. Okey. Nampak tak? Nampak tak saya share screen? Nampak? Black screen. Sekejap Alamak, dia loading. Black screen. Black screen Sekejap Black screen. Hobby. Black screen lagi ke? Tak. Dah tak. Tak dah. Nampak. Tak ya. Okey. Macam mana saya nak preview ni? Oh, ni dia tak keluar. Sekejap saya buka balik. Okay, nampak tak? Black screen juga, Miss. Black screen Okay, sekejap.
Okay. Okay, sekarang black screen lagi? Ke dah tak? Miss tak tunjuk. Okay. Tak dia. Okay, nampak semua? Okay, hari ni Miss ajar pengenalan kepada asas penentu ukur. Salah satu aktiviti kamu untuk C04. Okay, untuk subjek calibration lah, ini tajuk pertama lah. Okay, dalam tajuk ni ada 2 subtopik yang saya cakap tadi, iaitu alat penentu ukur dengan prosedur penentu ukur. Jadi dalam alat penentu ukur ni kamu perlu tahu maksud dia, iaitu penentu ukur ni memain peranan penting dalam kawalan kualiti dan jaminan produk di dalam peningkatan persaingan industri pembuatan bagi memenuhi permintaan pengguna masa kini. Maksudnya penentu ukur ni penting untuk kawalan kualiti dengan jaminan produk. Dia macam kalau dekat kilang tu jawatan yang selalu dipegang ni adalah jawatan QA ataupun QC. Quality control ataupun quality assessment. Maksudnya dia bahagian produk lah. Okay, faham? Jelas? Jelas, Miss. Faham. Jelas. Okay. Jelas. Okay. Untuk pengukuran dimensi dengan penentu ukur bagi mengukur alatan. Okay, kita kena tahu macam mana kita nak ukur dimensi, diameter, ataupun kita nak kena tahu macam mana kita nak gunakan peralatan pengukuran alatan. Sebab peralatan kadang-kadang kita perlu calibrate, kita perlu betulkan bacaan dia. Okey, untuk kalibrasi penentu ukur adalah proses pembandingan dan membetulkan keluaran sesuatu instrumen dengan undian piawai. Maksud dekat sini adalah proses pembandingan dan pembetulan keluaran. So kita nak betulkan bacaan tu. So contohlah multimeter tu bacaan dia dah lari tau. Dia tak dekat kosong. Dia dah start daripada 100 ataupun 1000 ke. Jadi kita nak betulkan bacaan tu balik. Yelah kita nak buat satu bacaan tu kita tak nak salah kan. Jadi kita betulkan dekat situ lah. Okey. Faham Jelas Jelas. Okey. Dalam penentu ukur ni kan ada 8 alat. Iaitu alat yang pertama adalah vernier caliper. Yang kedua micrometer. Yang ketiga multimeter analog. Yang keempat pita pengukur. Jadi yang ni semua adalah asas penentu ukur yang kita kena tahulah. Penentu ukur ni calibration yang kita buat. Macam kita nak betulkan bacaan tu. Jadi inilah salah satu alat-alat yang penting lah kita kena tahu. Okay, ini ini alat yang Miss. Ya. Miss ada gerakkan slide ke? Ada. Kenapa? Slide tak gerak ke? Sekarang slide nombor apa? 1. Kat nombor 1. Nombor 1 lagi, Miss. Lagi. Ha. Okey. Sekarang nampak tak? Okey, nampak dah. Yang ni nampak tak tadi? Tak. Tak. Tadi Okey, ni. tak ada. Okey, ini contoh alat penentu ukur lah. Saya tak tahulah saya punya, sebab saya pakai WPS, so dia macam macam tak bergerak pula. Okey, yang ni nampak? Okey, yang ni adalah alatan yang kita gunakan je. Kalau yang saya cakap tadi yang asas yang kamu perlu tahu tau. Okey, untuk yang slide yang kedua ni, ini pula peralatan yang kita guna untuk special tools. Macam laser ni special tools. Maksudnya hanya laser ni je yang kita boleh tahu distance meter. Maksudnya ini sahajalah yang kita boleh guna untuk kita tahu dimensi dalam bilik, dimension persegi. Ini. Yang ni oscilloscope kamu tahu kan. Function generator pun dia adalah berkaitan. Nanti saya akan terangkan lagi lah.
Okey, kalau saya buat macam ni nampak tak? Nampak tak? Page yang seterusnya. Tak. Tak gerak juga, Dia Miss. dekat. Tak gerak. Okey, dia tak gerak. Okey. Ini vinyl caliper. Saya terangkan ya. Okey, vinyl caliper ni ia terdiri daripada pelbagai jenis yang mana masing-masing direka bentuk untuk kesesuaian kegunaannya. Satu alat mengukur jitu yang mempunyai ketepatan 1/1000 inci atau 1/100 milimeter. Angkut vinyl terdiri daripada dua bahagian iaitu satu bingkai berbentuk L dengan rahang boleh bergerak dan satu bingkai yang mengandungi batang dengan rahang tetap. Okey. Nampak tak? Nampak tak saya share skrin ni? Nampak? Nampak? Okey. Nampak. Okay, saya jelas kat sini Okey, yang ni locking screw ni adalah pengunci dia. Kita nak ukur alat, kita ukur kat sini. External jaw ataupun internal jaw. Ini adalah rahang dalaman dan rahang luaran. Ni luar, ni dalam. Kalau yang ni kita ukur diameter luar peralatan tu. Yang ni kita ukur dalam peralatan tu. Contohnya kita nak ukur dalam cawan tu kan, beaker. Kita nak ukur beaker tu kan. So kita ukur dalam dia. Kalau kita nak ukur luar dia, kita guna external, rahang luaran dia. Okey. Untuk bacaan dia 0.001 bacaan untuk vinyl caliper. Jadinya kita akan baca dekat sini. Nampak tak maus saya? Nampak tak maus saya? Tak nampak. Tak nampak? Hmm. Okey, tak apalah. Maaf baik. Okey. Yang dekat lock tu, okey, dekat skru tu kan ada macam nombor-nombor tu kan. Okey, kita akan ambil bacaan yang nombor belah atas dulu, baru bacaan yang nombor belah bawah. Tapi nombor belah bawah tu kita kena dapatkan Tak nampak bacaan lah, Miss. yang tak nampak yang untuk ni ke? Yang gambar vinyl caliper ni ke? Syami ke tu? Split screen ke Mi kau punya? Nampak tak? Sekarang nampak tak? Nampak? Okey. Okey, kita ambil bacaan yang atas ni dulu, baru kita ambil bacaan yang bawah. Yang bawah ni pula, kita nak ambil bacaan dia, tengok garisan yang sama. Lepas tu baru kita tambahkan untuk dapatkan satu bacaan yang betul. Okey. Apa dia? Kalau kita nak dapatkan satu bacaan yang betul, yang atas ni kita ambil macam biasa, macam nombor dia yang betul sebab ini adalah bacaan utama, skala utama. Yang bawah ni kita dapatkan bacaan yang berapa, kosong point dia berapa, diameter dia berapa. Okey. Faham? Jelas tak? Jelas. Okey. Okey, saya teruskan dengan micrometer. Okey. Okey, untuk micrometer digunakan untuk mengukur benda yang kecil. Yang ni kita ukur like macam besar-besar sikit. Diameter micrometer ni kita ukur yang benda kecil. Okey, micrometer ni dia adalah digunakan untuk mengukur benda yang kecil kurang daripada 25 mm. Bacaan larasan belah bawah 0.5 mm iaitu bahagi pada 2 dari 1 mm mempunyai 25 senggatan. Okey. Pengukuran menggunakan mikrometer adalah jitu. Boleh mencapai sehingga 0.01 mm. Terdapat dua skala pada mikrometer iaitu skala utama dengan skala Biddle. Mempunyai 50 senggatan dan 0.5 mm bulatan penuh. Okey, saya jelaskan Okey. Maksud kat sini 25 meter ni dekat sini tau. Nampak tak mahu saya? Okey, 25 mm ni 25 kat sini. Dia ada senggatan ni ada 25. Okey, faham tak? Dengar tak? Dengar? Faham? Okey. Okey, untuk yang 0.5 mm ni yang dekat bawah ni.
Yang 25 mm ni yang belah atas. Dia ada 1 mm sampai 25 mm. Yang belah bawah ni dia bahagi dua daripada 1 meter. Kiranya kan sini 1, 2, 3 kan. Belah bawah ni dia jadi 0.5, separuh lah. Kiranya kan kat sini dia 0, 0.5, 1, 0.5. Dia macam tu bacaan dia. Okey, lepas tu untuk bacaan yang bulat ni, ini namanya skala Bidal. Yang ni skala utama, ni skala Bidal, Timbler. Okey, untuk skala Bidal ni, dia bacaan dia 0.01 mm. Dekat sini ada 50 senggatan dan 0.5 mm bulatan. Maksudnya kat sini kan ada 50 section. Senggatan dia ada 50. Jadinya ada 0.5 mm lah. Jadi bacaan dia kat sini bacaan dia adalah 0.05 meter. Maksudnya yang ni hanya 1/100 mm. Yang ni kan maksudnya 1/1000 mm. Dia lagi kecil bacaan dia. Kiranya belakang tu ada 3 tempat. Yang ni 2 tempat je. 2 tempat perpuluhan lah. Okay, faham? Beza ni dengan ni. Faham Miss? Faham Faham, Vernier Miss, caliper faham. apa, micrometer apa. Dua-dua memanglah pengukuran. Tapi kalau kita nak dapatkan pengukuran lebih terperinci, lebih jitu, kita akan pilih micrometer lah daripada Vernier caliper. Okey. Okey, saya teruskan Okey, Boleh. ini multimeter analog, iaitu kita ada dua perbezaan lah, analog dengan digital. Tapi analog lebih baik lah sebab kita senang untuk dapat macam, maksud saya macam manual dengan auto. Kira analog ni adalah manual lah. Okay, meter pelbagai atau multimeter adalah satu alat yang amat berguna dalam kerja-kerja elektrik dan elektronik seperti mengukur bacaan voltan arus ulang alik, mengukur nilai rintangan dan juga mengukur arus di dalam suatu nilai. Maksudnya sekarang fungsi multimeter ni kita nak ukur arus dengan arus ulang alik. Kiranya AC dengan DC. Okay, AC kita nak ukur current lah. Kita nak ukur berapa nilai arus yang ada dekat satu alat elektronik ataupun elektrik. Ni memang berfungsi sangat sebab kita kan kena tahu juga kan macam mana nilai arus yang kita gunakan dalam 1 liter. Kalau awak memang penting lah benda ni, memang awak akan selalu guna. Lepas tu ia juga digunakan untuk tujuan pengukuran dan pengujian sesuatu alat atau komponen. Macam saya cakap, kita nak uji alat tu, kita nak tahu berapa voltan yang dia gunakan, kita guna multimeter lah. Dia macam untuk keselamatan juga. Contohnya kalau komponen tu tak boleh nak support ataupun tak boleh nak tak boleh nak support satu bacaan nilai yang tinggi, so komponen tu akan cepat rosak lah sebab kita kenakan voltan yang tinggi. Jadi multimeter ni penting. Di samping itu ia dapat menentukan sama ada komponen itu berada dalam keadaan baik atau tidak sebelum digunakan. Jadi ni kalau contohlah, kalau liter tu kita kena buat troubleshoot, kita tak tahu liter tu rosak dekat mana. Multimeter ni penting sebab kita boleh detect kat mana punca kerosakan dia. Contohnya dia bukan sebabkan arus tu tak dapat nak mengalir sebabkan short dekat mana-mana wayar. Kadang-kadang dia berpunca daripada komponen yang kita gunakan tu dah rosak. Sebab tu fungsi multimeter ni penting, kita nak check komponen tu elok lagi ke tak. Okey. Jelas? Faham? Ada soalan Jelas. tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Ada. Meter pengukur ni kamu tahu kan untuk apa ukur berapa panjang meter kan. Dia yang selalunya yang ni kamu guna just untuk ukur berapa jarak ataupun panjang satu besi ke atau kayu ke, macam contoh dalam gambar tu. Okey, meter pengukur ni kamu tahu fungsi dia kan, fungsi asas. Okey, kita next ya. Okey. Boleh. Okey.
Yang ni kamu nampak tak? Kalau saya buka. Nampak Miss? Nampak. Okey. Seterusnya osiloskop. Ia instrumen ukur elektronik dan memperlihatkan bentuk isyarat elektrik untuk dilihat dan dipelajari. Osiloskop dilengkapi dengan tube sinar katod. Peranti transmit elektron memancarkan pancaran elektron pada skrin tube sinar katod. Gelombang elektron ini dicetak pada skrin. Ditahas dalam osiloskop menyebabkan gelombang bergerak berulang kali dari kiri ke kanan. Okey, osiloskop ni adalah satu alat yang kita nak kena tahu gelombang. Macam tadi multimeter tu kita nak tahu arus kan dalam 1 liter. Tapi dalam 1 liter tu kita juga ada gelombang elektromagnet. Kalau kamu tahu. So kalau kita nak tahu kan gelombang tu bentuk dia macam mana, kita nak tahu berapa macam gelombang tu, dia AC bentuk dia macam mana, DC bentuk dia macam mana. Daripada kita nak tahu macam mana bentuk dia berfungsi macam mana, berapa panjang lebar dia, kita akan ukur daripada osiloskop ni lah. So osiloskop ni kamu akan belajar dalam tajuk work activity 4. Untuk work activity 4 nanti ada amali untuk osiloskop. Nanti saya akan terangkanlah untuk tajuk akan datang. Okay. Okay Miss. Okay, good. Okay, next function generator. Okay, osiloskop ni kita nak tahu gelombang. Kalau untuk function generator ni kita nak tahu frekuensi dalam gelombang tu. Dia lebih kepada fungsi untuk kita nak tahu berapa hertz lah. Berapa hertz yang kita gunakan dalam 1 liter. Okay, fungsi biasanya merupakan peralatan ujian elektronik atau perisian yang digunakan untuk menjana pelbagai bentuk gelombang elektrik dalam pelbagai frekuensi. Kamu mesti nak tahu kan frekuensi tu bentuk dia macam mana. Frekuensi tu maksud dia ulangan. Kamu nampak tak gelombang yang ada kat bawah yang bergerak-gerak tu? Okay. Nampak tak? Nampak? Okey. Gelombang yang dekat bawah tu kita nak kena kira berapa kali dia bergerak untuk membentukkan satu bulatan. Faham tak? Sebab gelombang ni dia adalah satu bulatan yang macam dia sebenarnya sambungan. Jadinya kita nak tahu berapa kali frekuensi yang berulang-ulang untuk jadikan satu bulatan yang lengkap lah. Faham tak? Nanti kamu buat amali kamu akan faham benda ni. Sebab dia osiloskop dengan function generator kalau kita gabungkan kita boleh tahulah. 1 liter tu frekuensi kita guna berapa, arus kita guna berapa, berapa lambda dia, berapa dia punya amplitude dia. Jadi kita boleh tahu dekat situ lah. Okey. Sebab kalau kamu tahu pasal osiloskop ni, kamu jadi macam minat tentang elektronik. Kalau kamu minat elektronik lah. Dia banyak function lah. Osiloskop dengan function generator ni. Sebab kalau kamu mahir bab ni, kamu mahir tentang osiloskop. Sebab kita kalau dekat dalam alam pekerjaan pun kita akan pakai juga osiloskop ni. Sebab kalau kamu tahu tak sonar? Sonar tahu tak sonar? Dengar tak suara saya? Tahu tak sonar? Saya tanya ni. Sonar tu kalau kamu belajar fizik ataupun sains dulu, sonar tu adalah alat yang kita guna dekat atas kapal yang kita nak tahu ikan tu kat mana. Dia gelombang bawah air. Sonar. Kalau kamu main bab-bab ni kamu akan tahulah pasal macam mana macam sonar tu fungsi dia macam mana. Sebab dia berkaitan sama je dengan osiloskop ni. Sebab dekat atas kapal lagi banyak lagi peralatan osiloskop ni. Dia boleh detect peluru berpandu, dia boleh detect ikan kat mana, dia boleh detect batu kat mana. Function osiloskop ni sama je function yang ada atas kapal tu. Okey. Hello. Jelas ni, faham.
Jelas okey Dah. Slide saya tak banyak pun. Slide saya lagi 4 je lagi. Okey. Next, peralatan yang kita gunakan adalah laser distance meter. Laser distance meter ni adalah peralatan special tools. Maksudnya peralatan ni dia hanya spesifikkan kegunaan dia untuk distance meter. Okey. Fungsi yang serba boleh dan terutama untuk keperluan pengukuran jarak ketepatan tinggi. Ringan dan sangat mudah. Cepat boleh dipercayai untuk mengukur. Alat yang mempunyai kerja anda dilakukan dengan lebih mudah. Maksud kat sini, kalau kamu guna laser distance meter ni, dia dah memang digital, dia dah memang jitu. So kamu tak perlulah macam buat apa-apa lagi lah alat ni. Dia memang macam digital multimeter lah. So kita tak payah buat apa-apa calibration. Dia dah memang tepat. Okay. Untuk yang kit pula. Kit ada 2. Kit ni kalau kamu tahu dia dalam satu bag tu dia peralatan dia memang akan simpan dekat tempat yang tertutup. Jadinya kit ni adalah kalau untuk mechanical dia mengandungi piawaian individu untuk mencirikan kesilapan sistematik. Okey. Menyesuaikan untuk port ujian dan spana torque untuk sambungan yang betul. Okay, untuk mechanical dia banyak yang macam lebih kurang macam kita nak ukur torque satu pergerakan, dia ada peralatan yang kita perlu disimpan. Sebab kit penentu ukur ni dia khas. Maksudnya penentu ukur yang dihaskan untuk sesuatu alat. So memang dia agak mahal harga dia tapi dia tahan lama lah. Okay, untuk mechanical lain, elektronik lain. Kalau elektronik kamu tahu tak peralatan like macam kita nak ukur pH dalam sesuatu kolam. Dia macam ada satu pH multimeter orang panggil. Kita nak tentukan macam kolam tu cukup ke alkali ataupun asid. Dia ada satu peralatan tu kalau kamu Google ada untuk peranti mengukur elektronik lah. Dia lebih cepat lah. Kalau guna kit ni dia lebih cepat dan lebih mudah, ringan. Lepas tu harga dia memang mahal lah. Itulah kebaikan dia untuk kit ni lah. Dia macam mudah lah. Benda tu dia dalam satu bag je. Okay. Okay, untuk peralatan saya dah jelaskan yang ni saja peralatan yang kita gunakan untuk penentu ukur. Okay. Kamu okey tak ni? Okey, Miss. Ini okey. Okey. Okey, masuk tajuk yang kedua iaitu prosedur penentu ukur. Okey, prosedur penentu ukur ni selepas kita ukur peralatan tu, kita kena ada satu dokumen lah macam rekod yang kita buat pada peralatan. Dia sama je. Kalibrasi ni dengan maintenance dia sama je fungsi dia. Cuma kalibrasi ni untuk peralatan yang kita ukur, peralatan yang kecil-kecil. Kalau untuk maintenance ni peralatan yang besar-besar. So prosedur dia sama je. Cuma bezanya peralatan. Kalau kalibrasi kecil, kalau maintenance ataupun penyelenggaraan besar. Itu je kalau kamu nak bezakan. Okey. Okey? Okey. Okey. Cun. Okey, untuk prosedur ada 7. Iaitu mula-mula kamu kena identifikasi alat yang dikalibrasi. Maksudnya kan peralatan apa yang kamu nak buat kalibrasi. Yang kedua, kamu kena buat jadual kalibrasi. Iaitu nanti ada contoh, saya tunjukkan contoh jadual macam mana kamu kena buat. Okay, yang ketiga, kamu kena buat kalibrasi dia. Ataupun silap. Yang ketiga kamu kena siapkan alat atau bahan. Yang keempat kamu kena buat kalibrasi. Yang kelima kamu kena buat laporan kalibrasi.
Yang keenam, evaluasi hasil kalibrasi. Dan yang ketujuh, sesuai standard. Okey, saya jelaskan identifikasi alat yang dikalibrasi tu maksudnya kamu kena tahu alat apa yang kamu nak kalibrasikan. Okey. Yang kedua, kamu kena buat jadual. Kiranya kamu kena buat report. Maksudnya report macam alat tu mula-mula dia apa, dia rosak apa ataupun dia tak dapat baca daripada nombor apa, dia kena terangkanlah apa sebab kamu nak kena buat kalibrasi pada alat tu. Okey, yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Maksudnya kamu kena sediakanlah bahan apa yang kamu nak buat tu, kalibrasi tu. Kamu dah sediakan bahan, baru kamu kena buat kalibrasi tu. Dah kamu buat kalibrasi, kamu dah buat, kamu kena sediakan report. Sediakan report apa yang kamu dapat. Kiranya hasil daripada kalibrasi tu kamu hasilkan dapat laporan apa. Lepas dah dapat laporan, baru kita tengok hasil dia sama tak daripada sebelum, semasa dan selepas. Daripada evaluasi hasil kalibrasi tu. Lepas tu baru kamu buat sesuai standard. Sesuai standard ni, kita ada satu standard peralatan ataupun standard yang macam contoh lah. Telefon ni dah standard. Lepas tu kita buat alat kalibrasi ni, kita buat peralatan yang lari daripada bacaan. So dekat sesuai standard tu kita tengok sama tak? Ataupun masih lari lagi bacaan ke? Daripada situlah kita boleh tahu. Okay. Kalau sesuai standard tu, kita kata yang peralatan tu okey ataupun tak ada apa-apa kerosakan, kita akan catat dia sebagai ya. Kita akan ya kerana kita mencatat ataupun memasang label kalibrasi. Kalau dia tak, kita kena buat balik. Kiranya kena lakukan evolusi data dump, data dari penyimpangan alat. Lepas tu kita kena buat laporan, kita kena buat laporan kerosakan, kita kena buat prosedur pembaikan alat. So, kalau ya kita just catatlah okey. Kalau tidak, kita kena buat balik daripada mula lagi. Daripada kita kena buat kalibrasi sampailah kita buat sesuai standard balik. Kalau ada kerosakan kita kena terpaksa buat report lah, kena order baru ke apa ke. So lebih penentu ukur ni kalau kamu dekat QA, QC memang kamu kena mahir lah. Sebab QA, QC pun dia memang duduk dalam makmal. Sebab dia kerja dia mengukur saja. Buat ukuran ni, buat ukuran tu, tengok standard barang. Sama tak dengan standard barang keluaran. Ni kalau dia lebih fokus pada kilang lah, perkilangan. Okey? Okey tak? Okey. Okay. Untuk tajuk nombor 2 ni banyak report lah. So kamu kena buat ini contoh jadual kalibrasi lah. Kalau macam ni nampak tak? Okay, ni contoh jadual lah. Macam multimeter, model apa, nombor siri apa, label dia, kekerapan berapa kali kamu buat pasal multimeter analog ni. Lepas tu masa, lepas tu catatan. Catatan ni ya atau tidak tu lah yang saya cakap tu. Okey. Ni contoh borang lah. Kalau yang untuk aspek yang penting semasa pengukuran, kita pentingkan kualiti, utamakan keselamatan dan pensampelan. Pensampelan ni adalah sampel yang kita keluarkan. Contohnya kalau kita guna multimeter tu, kita kira 1 liter tu contohnya flip-flop ke, liter gate ke. Jadi daripada sampel tu kita kena tengok yang sebelum dengan yang selepas sampel tu. Okey ke tak? Okey. Okey? Okey. Okey, untuk yang ni adalah aspek yang penting sebelum pengukuran. Okey, kita ada 4 aspek penting iaitu kaedah pengukuran, ciri sifat parameter, kualiti dengan instrumen. Okey, kaedah pengukuran ni cara kita nak ukur. Ciri sifat parameter ni dia bersifat apa? Kadang-kadang dia tak boleh, contoh kalau suhu kan, dia terpengaruh pada suhu panas ke ataupun kita kan tengok sifat-sifat dia lah, sifat fizikal untuk bacaan satu
satu bacaan peralatan tu lah. Okey, lepas tu kita tengok kualiti dia. Kualiti dia okey ke tak. Lepas tu instrumen ni adalah bacaan ataupun peralatan yang kita gunakan. Instrumen dia okey ke tak. Itu aspek-aspek penting lah sebelum kita nak mengukur peralatan tu. Okey, saya terangkan ni penentu ukur untuk satu produk lah kan. Contohnya bekas ke ataupun mall ke ataupun produk yang keluaran yang macam beaker. Okey. Okey, sela masa kalibrasi. Sela masa kalibrasi ni kita nak buat kalibrasi ni pun kita kena tengok tempoh masa yang kita ambil. Contohnya berapa minggu ataupun bulan ataupun tahun kita buat. Kalau kalibrasi ni kita lebih pentingkan mingguan. Contohnya setiap minggu kita akan lakukan kalibrasi ni untuk tak nak lari daripada bacaan lah. Kadang-kadang kalau kita ikut tahunan pun boleh juga. Tengok pada peralatan tu, kekerapan kita selalu guna ke ataupun kita cuma guna jarang ke. Sebab tu kita pentingkan sela masa. Okey, kalibrasi harus dilakukan secara berkala. Kamu tahu tak berkala tu apa? Tahu. Tahu berkala tu apa? Okey, berkala ni yang saya cakap tadi. Berkala ni ulangan. Kiranya kita dah tetapkan contohnya kan bulan 1 berapa hari bulan. So bulan 2 pun tarikh yang sama. Bulan 3 pun tarikh yang sama. Kiranya berkala ni yang kita dah jadualkan untuk kita buat penyelenggaraan untuk peralatan untuk kita buat kalibrasi. Untuk peralatan penentu ukur. Okey, selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukur, frekuensi pemakaian dan pemeliharaan. Okey, selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat. Okey, dia memang macam saya cakap lah, dia akan dipengaruhi oleh alat yang kita gunakan. Frekuensi pemakaian maksudnya berapa kali kamu pakai peralatan tu, dan pemeliharaan maksudnya pemeliharaan ni dia melibatkan persekitaran. Kiranya kita jaga tak alat kalibrasi kita ni. Contoh kita letak dia dekat tempat yang beroksigen ke ataupun kita letak dekat dalam bekas yang elok-elok ke, kedap udara ke. Dia mempengaruhi 3 benda ni, iaitu kerap berapa kali kamu guna, tempat kamu guna tu dengan alat apa yang kamu guna. Jadi 3 benda ni kamu kena tahu untuk benda yang kita tak nak ganggu lah. Selang waktu ni berapa tempoh masa lah. Contohnya kita tak nak ganggu dia punya bacaan tu lari disebabkan masa. Faham tak? So kita perlu ada jadual. Sebab tu saya cakap tadi, kita nak mulakan kalibrasi tu kita kena ada jadual kalibrasi lah untuk setiap peralatan yang kita gunakan. Okey, yang ketiga boleh dinyatakan dalam beberapa cara. Okey, boleh nyatakan dalam beberapa cara ni. Contohlah kalau kita nak buat kalibrasi pada multimeter. Multimeter kan banyak fungsi. Ada yang kita boleh kira voltan, ada yang kita boleh kira current, ada yang kita boleh kira tentang berapa arus dalam tu. Jadinya fungsi dia banyak. Jadi kita boleh buat calibration dalam satu peralatan tu berbagai-bagai cara. Okey, dengan waktu kalender ataupun 1 tahun sekali. Maksud yang dekat notes tepi ni adalah yang saya dah terangkan juga, secara berkala tu dengan waktu kalender dalam setahun. Kiranya kita dah tetapkan lah masa-masa tu. Okey, dengan waktu pemakaian 1000 jam pakaian. Ini adalah berapa kali kita guna peralatan tu. Okey, untuk yang terakhir, kombinasi cara pertama dan kedua dengan menyemak yang mana lebih dahulu tercapai. Okey, kombinasi cara pertama dengan cara kedua. Yang ni yang saya cakap, yang pertama kita kira voltan. Yang kedua kita kira arus. Itu kita nak tengok berapa dahulu yang dia capai untuk 2 peralatan tau. Kiranya satu multimeter yang kita dah kalibrasi, satu lagi multimeter yang belum dikalibrasi. Kita nak tengok apa perbezaan bacaan kat situ.
dia dapat tak capai 0 vote ataupun dia dapat 0.5 vote ke. Kat situ kita boleh calibrate lah nak dapatkan dua-dua bacaan tu tepat. Okey, jelas tak? Jelas Miss. Jelas. Jelas. Okey, jelas. Okey, ini yang terakhir. Okey. Ini adalah manual penyelenggaraan. Manual penyelenggaraan, saya dah cakap manual penyelenggaraan dia sama je dengan yang sebelum ni. Manual penyelenggaraan ni sama dengan manual penyelenggaraan yang ada pada mesin-mesin besar. Mula-mula kita akan sediakan senarai peralatan yang hendak diselenggara. Yang kedua, kita sediakan jadual penyelenggaraan dan tentukan jenis penyelenggaraan dalaman atau penyelenggaraan luaran. Okey. Yang ketiga adalah penyelenggaraan dalaman. Yang keempat, penyelenggaraan luaran. Okey, mula-mula kan kita sediakanlah senarai peralatan yang kita nak selenggara. Lepas tu yang kedua kita sediakan jadual. Jadual apa yang kita nak selenggara, dalaman ataupun luaran. Maksudnya contohnya kamu nak selenggara osiloskop lah. Okey, kamu nak selenggara dia tu bacaan yang gelombang-gelombang tu ke ataupun luaran dia, fizikal dia tu kamu nak selenggarakan. So kat situ kamu boleh agak kamu nak selenggarakan yang mana satu. Okey, kalau kata dalaman kamu selenggarakan dalaman. Kalau dikatakan selenggara luaran. Okey. Okey tak? Jelas tak? Okey, jelas Jelas. Miss. Jelas Okay, fine. Good. Ada soalan? Miss, Nak tanya apa? untuk jadual tu setiap peralatan yang kita buat kena ada ke? Ya betul, setiap peralatan yang kamu buat kamu kena catat. Sebab daripada jadual ataupun report kita boleh rujuk bila kita nak buat lagi sekali. Sebab kita kan buat berkala. Jadi kita boleh rujuk. Sebelum ni kita dah buat penyelenggaraan apa. Sebelum ni kita buat penyelenggaraan hari apa. Jadi sebab tu kita kena ada jadual, kita kena ada report, history report. Jadual yang sejarah laporan. Okey. Faham? Okey, ada soalan lain tak? Sebelum saya bagi soalan. Ada soalan lain? Sebenarnya tak ada kot. Tak ada. Tak ada Miss, tak ada. Okey. Sekejap. Okey, saya bagi soalan. 3 soalan saya bagi. Okey, sekejap. Sekejap ya. Miss terkeluar, lain buat hal lah. Dia terkeluar, lain buat hal lah. Okey, semalam saya dah suruh kamu untuk baca kertas penerangan pasal tajuk saya ajar ini kan? Okey, jelas tak dekat kertas penerangan tu ada apa-apa masalah tak? Ke kertas penerangan tu dia terlalu banyak ke, ringkas ke? Dia nak kena baca banyak kali Miss baru faham sebab padat. Betul, kertas penerangan tu dia lebih padat. Macam saya tak ada terangkan tentang kepentingan, saya tak ada terangkan pasal law sebab semuanya dekat kertas penerangan kamu. Benda-benda tu memang saya tak terangkan, saya hanya terangkan benda-benda yang penting yang kamu perlu tahu. Dekat kertas penerangan kamu kena tahu juga sebab dekat final exam akan ikut betul-betul kertas penerangan, bukan ikut slide yang saya bagi. Faham? Faham tak? Faham. Jelas tak? Understood. Jadi untuk final kamu memang kena fokus pada kertas penerangan lah. Memang kamu kena, maksudnya nak dekat final tu memang kertas penerangan tu kat sebelah bantal. Memang kamu kena baca kertas penerangan je lah. Sebab kertas penerangan untuk tajuk ni ada 2. Untuk kertas penerangan yang pertama, apa itu kalibrasi. Untuk kertas penerangan yang kedua, dia tentang alat kalibrasi. Saya dekat slide ni saya dah gabungkan sekali yang mana yang penting.
yang dekat kertas penerangan tu ada yang keyword-keyword yang penting tapi dia tak selalu keluar dalam exam. Kalau kamu baca kertas penerangan dia memang agak panjang lah. Okey. Okey, boleh tak saya nak tanya soalan? 3 soalan je. Boleh tak? Boleh Miss, boleh. 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 Boleh Okey, soalan 1 saya nak tanya apakah itu penentu ukur? Boleh tak jelaskan? Apakah itu penentu ukur? Tahu tak jawapan dia? Amir? Jawapan dia ukuran lebih dalam tentang peralatan. Okey, Sorry, betul. saya- Ukuran lebih dalam tentang peralatan. Sorry, sangkut-sangkut tadi. Tak apa. Okey, soalan yang kedua. Berapakah kejituan ukuran bagi angkut vernier? Berapakah kejituan ukuran bagi angkut vernier? Ia mempunyai ketepatan 1/1000 mm atau 1/100 mm. Okey, betul. Macam saya cakap, ketepatan untuk angkut vernier sebab dia ukuran peralatan yang besar, 1/1000 inci. Zakuan inci tau. Ataupun 1/100 milimeter mm. Okey. Okey, untuk soalan yang nombor 3. Yang ni semua boleh jawab ni. Apakah special tools yang digunakan dalam mengukur keluasan bilik? Apakah special tools yang digunakan dalam mengukur keluasan bilik? Kita pakai laser Miss. Atau nama spesifik dia laser distance meter. Okey, betul Syami. Laser distance meter. Kita boleh ukur diameter bilik tu daripada panjang, lebar dengan tinggi dalam satu bilik. Okey, untuk soalan saya itu saja. So, okey lah. Kamu boleh jawab. Kiranya kamu tumpulah perhatian apa yang saya cakap tadi. Okey, untuk seterusnya saya nak on quiz. Nanti saya share link sekejap. Boleh? Sekejap tau. Boleh Miss. Okey, saya share link ya.